Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah pada petang ini, jam 2:30 petang, walaupun dalam keadaan yang bercuti, dalam keadaan sibuk menguruskan banyak perkara, kita mencuri, kita mencari waktu-waktu yang ada ini untuk kita membuat ulang kaji surah terakhir yang berada pada juzuk yang ke-26, iaitu surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Tuan-tuan, surah Az-Zariyat ni surah yang mengandungi 60 ayat. 60 ayat, tetapi 30 ayat yang pertama ia berada pada juzuk yang ke-26 dan sebahagian lagi 30 ayat ia berada pada juzuk yang ke-27. Ini bermakna kalau kita selesai buat ulang kaji surah Az-Zariyat ini, kita telah pun memasuki juzuk yang ke-27. Moga-moga petang ini Allah memberikan kelapangan kepada kita. Allah mudahkan sesi ulang kaji kita pada petang ini. Allah buka kepada kita kemudahan. Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang nama yang kita akan bincangkan bagi surah Az-Zariyat, kemudian tujuan surah Az-Zariyat dan tema bagi surah Az-Zariyat. Tuan-tuan, surah Az-Zariyat ni apa maksud Az-Zariyat? Az-Zariyat adalah merujuk kepada yang menerbangkan. Yang menerbangkan. Yang menerbangkan itu adalah angin. Jadi Az-Zariyat ini adalah merujuk kepada angin yang menerbangkan. Okey, menerbangkan apa? Adakah angin yang menerbangkan membawa kepada maksud menerbangkan bumbung-bumbung ke, angin yang bawa azab ke, ataupun Az-Zariyat tu ini merujuk kepada angin yang bagaimana? Jadi untuk dapatkan jawapan tu, kita kena cari ayat yang keberapa dalam surah Az-Zariyat yang Allah ada menyebut perkataan Az-Zariyatu. Apabila kita buka surah Az-Zariyat, kita akan menemukan Allah sebut Az-Zariyatu berada pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, surah Az-Zariyat, Allah bersumpah dengan Az-Zariyat. Jadi kita baca ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadh-dhariyati dharwa. Demi Az-Zariyat, iaitu yang menerbangkan dengan menerbangkan sekuat-kuatnya. Ia merujuk kepada Allah bersumpah dengan angin yang menerbangkan sekuat-kuatnya. Okey, angin ini kita kena baca ayat selepasnya. Kita akan tahu angin itu Allah guna untuk apa. Ayat kedua, falhamilati wiqra, dan awan yang mengandungi hujan. Awan yang mengandungi hujan. Okey, untuk dapatkan jawapan di mana sumber perkataan Az-Zariyat itu jadi nama surah, kita dah jumpa pada ayat pertama. Tapi Allah bersumpah dengan Az-Zariyat tu. Mesti ada sesuatu yang besar pada Az-Zariyat sehingga Allah gunakan ia sebagai sumpah. Tuan-tuan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak pernah bersumpah
dengan mana-mana makhluk dia, melainkan yang Allah gunakan dalam sumpah, ia mesti sesuatu yang besar, sesuatu yang bagi manfaat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang menakjubkan. Jadi kita kena dapatkan petang ini sesi ulang kaji. Angin itu angin apa? Sehingga Allah gunakan dia di dalam sumpah. Okey. Untuk dapatkan maklumat angin itu kaitkan dengan apa? Jadi ayat yang kedua kata, Allah kata, dan awan yang mengandungi hujan. Okey, dia kata dengan awan. Okey, dah nampak dah. Sikit-sikit angin tu gunakan untuk apa? Dan apa kaitan dengan awan? Okey, kita baca lagi ayat nombor 3. Faljariyati yusra. Allah berfirman lagi, dan yang berlayar dengan mudah. Dan yang berlayar dengan mudah. Merujuk kepada kapal-kapal. Itu ayat nombor 3. Jadi, setelah kita baca ayat 2, kita baca ayat 3, Allah sebut ayat 2 pasal awan. Okay. Lepas tu Allah sebut ayat 3 ni pasal kapal-kapal yang berlayar di lautan. Ini memberikan kita jawapan. Angin yang Allah bersumpah pada ayat yang pertama menjadi kepada nama surah Az-Zariyat itu adalah angin yang membawa kebaikan. Dalam konteks ayat ini, angin tu angin yang dikaitkan dengan nak menurunkan hujan. Kerana ada perbincangan tentang awan. Jadi kalau angin bawa turun hujan, maknanya hujan ni bawa apa kepada manusia? Hujan ni beri apa kepada manusia? Mungkin tuan-tuan dah dapat dah jawapan dia. Betul tak? Jadi hujan adalah sumber air untuk menghidupkan tanam-tanaman. Jadi kalau tak cukup air, kalau tak ada air, macam mana mereka nak makan daripada hasil tumbuh-tumbuhan? Haiwan pun tak dapat nak makan apa hasil tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada tumbuhan. So tumbuh-tumbuhan ini, tanam-tanaman, ladang-ladang, kebun-kebun, mereka mesti kena ada air. Jadi apabila air ini dikaitkan dengan awan, awan dikaitkan dengan hujan, kerana hujan akan bantu awan itu untuk pergi kat mana tempat yang nak diturunkan. Jadi kita dapatlah jawapan pertama bahawa angin dekat sini Az-Zariyat tu, yang nama surah tu yang menerbangkan, iaitu angin, merujuk kepada angin yang dikaitkan dengan memberi manfaat yang besar kepada manusia, ataupun bahasa mudahnya kita kata angin yang dikaitkan dengan rezeki. Persoalannya adalah, isyarat awalnya, adakah surah ini pasal rezeki ke? Adakah surah ini Allah nak sebut 60 ayat surah Az-Zariyat, adakah dia ada kaitan dengan rezeki? Macam ada kaitan, sebab nama surah tu adalah angin yang menolak awan. Okey, tak apa. Kita sabar sat. Kita akan jumpa jawapan nanti. Ayat nombor 3 pasal kapal pula. Okey, kapal ni dia bergerak macam mana? Dia berlayar macam mana? Kita pun tahu kapal bergerak sangat bergantung kepada angin. Jadi apa kaitan angin dengan kapal? Angin membantu untuk menggerakkan kapal-kapal. Okey, kenapa dengan kapal tu kepada kita? Kapal tu dengan kita ni apa kena-mengena? Kena-mengenalah, cik. Sebab kapal itulah yang mengangkut keperluan manusia. Sebab salah satu transportation yang utama adalah nak lalu laut ni, perlu buat kapal. Zaman dulu, mana ada pengangkutan udara khususnya. Jadi mereka sangat memerlukan kapal, sebab kita tahu kan 70% bumi ini didiami oleh lautan. Jadi memerlukan pengangkutan. So nak mengangkut barang-barang, keperluan, nak angkut orang sebagainya, maka memerlukan kapal. So kapal itu perlu digerakkan dengan angin. Jadi seolah-olah
Daripada bincang nama surah ni, nak cari puisi angin tu, kita dah dapat dah macam kaitan dengan rezeki juga kot. Sebab salah satu sumber rezeki adalah barang kepada manusia adalah pada kapal-kapal. Okey, nanti kita akan dapatkan jawapan sekejap lagi. Tapi dah dapat dah sedikit isyaratnya. Okey, kita terus pergi melihat kepada melihat kepada tujuan surah. Pendek je, fast track. Cepatnya nak faham 60 ayat surah Az-Zariyat ni. Baru kita kata dah baru nak masuk ke 15 minit lah kita mula tadi dalam baru nak masuk dalam tadi kita mula dalam 2.5 ni dah dekat, maksudnya dah dekat 15 minit ni, seolah-olah macam cepatnya belajar surah Az-Zariyat ni. Okey, kita pergi kepada tujuan surah Az-Zariyat. Apa objektif surah Az-Zariyat? Objektif surah Az-Zariyat adalah Allah nak memberitahu kepada kita. Beritahu apa? Allah Ta'ala ni, dia adalah sumber kepada rezeki. Okey, Allah adalah sumber kepada rezeki. So, sumber kepada rezeki tu boleh dilihat boleh dikaitkan dengan nama surah Az-Zariyat itu. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang perbahasan mengenai rezeki. Kita tengok ya. Okey, kalau kita buka ayat 22. Buka ayat 22, kita akan jumpa Allah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah kata dan di langit itu ada rezeki kamu. Okey. Kita ambil lagi ayat yang lain, kita ambil ayat 57 dengan 58. 57 58. Saya sambil saya berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan di live TikTok ni, saya akan merujuk kepada aplikasi Zoom kerana kita ada dua saluran lah. Waktu masa saya sekejap saya tengok sini, kejap saya tengok dekat laptop. Okey, tuan-tuan, cuba kita tengok ayat 57, 58 surah Az-Zariyat. Please cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan akan dapati ayat tu pun sebut tentang rezeki. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala kata, aku tidak sama sekali mahukan sebarang rezeki daripada mereka. Dan Allah Ta'ala tak nak kita memberi makan kepada Allah sebab Allah lah yang akan memberi kita makan. Kemudian ayat nombor 58, Allah menyebut tentang salah satu namanya yang memberikan rezeki. Allah kata, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tu adalah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang tidak terhingga lagi kukuh, kata Allah. Jadi kita tengok beberapa ayat memang sebut jelas perkataan rizq. Ra zai qaf. Rizq. Ayat 57. Ayat 58 lagi terang sebab Allah gunakan namanya Ar-Razzaqu. Lepas tu ayat yang kita baca 22 pun Allah menyebut tentang rizqukum. Rizqukum, rezeki. Jadi apa perkaitan rezeki dengan nama surah? Az-Zariyat itulah di antara alat untuk kita mendapat rezeki melalui angin yang akan membantu awan yang dikaitkan dengan menurunkan hujan, dan angin itulah yang memberikan kita kemudahan untuk menggunakan laluan lautan membawa kapal-kapal. Baik, dapatkan dulu tentang rezeki, tetapi bukan rezeki yang kita nak tekankan juga. Okey, kerana ini adalah surah Makkiyah. Ini adalah surah Makkiyah. Okay, kalau dia surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah, dia pasti akan menceritakan tentang isu akidah.
Isu rezeki, Allah semua rezeki, isu akidah juga. Tetapi yang besarnya juga dekat surah Az-Zariyat ni, sebenarnya angle utamanya Allah Ta'ala nak sebutkan sebenarnya tentang Allah ini satu-satunya yang akan membangkitkan kehidupan hari akhirat. Nanti kita akan linkkan, kita akan ceritakan hubung kait. Apa kaitan hari kiamat dengan rezeki ni? Okay, saya akan sebutkan kejap lagi. Jadi surah Az-Zariyat ni, kalau kita nak ambil kesimpulan dia adalah, tujuan surah Az-Zariyat 60 ayat ini, Allah nak terangkan kepada kita, Allah lah yang akan menjadi pembangkit kepada membangkitkan manusia setelah mati untuk dia hidup semula. Okey. Sebagaimana Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi dia punya keyword dia mudah je. Allah yang menjadikan hidup semula, Allah lah yang memberi rezeki. Dia ada perkaitan tau. Dua tu dia ada perkaitan. Lepas tu pula, tujuan surah Az-Zariyat ni, tuan-tuan kena ingat balik. Surah sebelumnya, Qaf. Qaf tu apa? Siapa yang ikut ulang kaji surah Qaf, kita dah sebut. Qaf merujuk kepada qiyamat. Surah Qaf, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk memaparkan bukti. Ada banyak bukti untuk menunjukkan Allah berkuasa menghidupkan manusia setelah mati, telah jadi tanah, Allah mampu menghidupkan. Jadi rupa-rupanya surah selepas surah Qaf, iaitu surah Az-Zariyat ini, yang kita jumpa dalam Quran lepas buka surah Qaf, jumpalah surah Az-Zariyat, rupa-rupanya menyambung lagi apa yang telah dibincangkan dekat dalam surah Qaf, iaitu tentang hari kiamat. Cuma dalam satu Zariyat ni, dia bawa satu faktor yang menunjukkan kiamat itu memang Allah yang berkuasa. Dialah yang akan buat kiamat tu jadi. Kenapa? Alasannya pada rezeki. Kenapa pada rezeki? Kita ni nak hidup perlu rezeki, betul tak? Nak hidup perlu rezeki. Manusia dia takkan dapat hidup kalau Allah tak bagi rezeki kepada dia. Kalau Allah tak bagi dia makan, Allah tak bagi dia minum, betul tak? Okey. Tengok ya, rezeki untuk hidup. Allah punca kepada kita hidup. Setuju? Betul kan? Jadi Allah juga punca kepada yang menghidupkan kita kembali. Jelas ke tak jelas? Boleh faham kan? Allah adalah punca kita hidup. Okey. Punca kita hidup tu dengan rezeki. Rezeki itulah yang dibincangkan dekat nama Az-Zariyat tu, angin tu. Okey. Jadi kalau Allah punca manusia menjadi hidup dekat muka bumi ni, maka Allah yang sama jugalah yang boleh menghidupkan kita setelah kita mati. Sebab itu surah Az-Zariyat ini, surah yang Allah nak bagi tahu dialah Tuhan yang satu-satunya yang akan membangkitkan semula kehidupan manusia setelah mati, kerana sebagaimana dia memberi rezeki kita untuk kita hidup. Dan saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan beberapa ayat ya yang menunjuk kepada perbahasan tentang kehidupan selepas mati. Kita tengok ya. Okey. Bukan kalau tuan-tuan ikut di Zoom, tuan-tuan boleh tengoklah. Rotai saya paparkan. So kalau tuan-tuan ikut di aplikasi TikTok, tuan-tuan kena dengarlah elok-elok. Okey. Saya nak ambil ayat 5 dengan ayat 6. 5 dengan 6. Surah Az-Zariyat, kita nak lihat ada ke perbahasan tentang
menghidupkan semula setelah mati. Tuhan ni pembangkit kepada hidup semula. Okay, ayat 5 Tuhan kata apa? Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti benar. Allah kata, ada benda yang Tuhan janji, dia pasti benar berlaku. Lepas tu, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya, hari pembalasan itu pasti terjadi. Wa inna dina. Dina ni macam kita baca maliki yaumiddin. Wa inna dina, hari pembalasan. Lawaqi'. Pasti berlaku. Jadi pasal hari kiamat tak tu? Pasal hari kiamat. Dan ayat 4 dan 5 ni, ayat 5 dengan 6 ni lah, menjadi kepada perkara yang Allah nak tegaskan dekat surah Az-Zariyat. Kenapa kita cakap perkara yang Allah nak tegaskan? Kerana awal-awal ayat surah Az-Zariyat Allah bersumpah. Kan Allah bersumpah. وَالذَّارِيَاتِ زَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Kan Allah bersumpah. Jadi apabila Allah bersumpah, tujuannya adalah untuk menegaskan. Jadi Tuhan nak tegaskan apa selepas habis sumpah tu? Tuhan nak tegaskan ayat nombor 5, nombor 6. Tuhan nak tegaskan apa yang Tuhan janji kepada korang, dia pasti datang. Dia benar. Lepas tu Tuhan terangkan apa janji yang benar tu, iaitu hari pembalasan pasti akan terjadi. Itulah perkara yang Tuhan nak tegaskan setelah Allah bersumpah dengan apa? Dengan angin tu. Jadi dia topik tentang kehidupan semula selepas mati. Okey. Jadi itulah pengukuhan, justifikasi kepada maklumat yang kita bincang pada petang ini. Surah Az-Zariyat tujuannya adalah untuk Allah bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu dia ini satu-satunya Tuhan. Dialah Tuhan yang akan membangkitkan manusia yang telah mati di hari akhirat nanti, sebagaimana Tuhanlah yang menghidupkan manusia di dunia dengan menggunakan rezeki. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita pergi kepada tema surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni tema dia adalah tentang rezeki. Apa pun yang Allah kurniakan adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, kalau tuan-tuan nak bincang tentang rezeki, nak bincang tentang, contohnya tuan-tuan nak bincang tema rezeki, boleh gunakan surah Az-Zariyat ini. Sebab memang temanya berkaitan dengan rezeki adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menggabungkan rezeki dengan hari kehidupan semula di hari akhirat. Moga-moga jelas. InsyaAllah nanti kita akan buat ulang kaji juzuk yang berikutnya. Alhamdulillah petang ni jam 3 kita dah selesai ulang kaji juzuk yang ke-26 dan kita dah mula masuk juzuk yang ke-27 bagi surah Az-Zariyat. Alhamdulillah. Kita dah mula gerakkan membuat ulang kaji ni. Alhamdulillah daripada bulan 2 tempoh hari kita buat dengan rahmat Allah, pejancelik dah sampai juzuk 27 dah. Tapi surahnya baru sampai surah yang ke-51. Semua surah ada 114, cik. Ada banyak lagi ni. Tapi tak apa. InsyaAllah kita akan cari kesempatan tu. Nak tunggu sempat, nak tunggu masa lapang, memang tak lapang lah kita. Jadi kita kena melapangkanlah untuk membuat sesi ulang kaji. Okey, tuan-tuan puan, itu saja. Ada sebarang persoalan, pertanyaan ke? Sebelum kita tamatkan sesi ulang kaji surah Az-Zariyat pada petang ini, tuan-tuan dan puan. Ada soalan ke? Saya tanya dulu dekat yang ikut di aplikasi TikTok. Di Zoom dulu. Kak, ada soalan tak, Kak? Di Zoom tak ada, Ustaz. Di chat tak ada, di FB pun tak ada. Di FB page pun tak ada. Okeylah, kalau macam tu tak ada. Dekat TikTok ni pun tak ada juga ni yang tanya soalan. Alhamdulillah.
Jazakumullahu khaira. Fatimah Ismail tanya, juzuk 27 ke Ustaz? Ya. Buat Puan Fatimah, ya, kita dah masuk juzuk 27. Baru masuk juzuk 27. Ya, sebab suratul Zariyat 30 ayat yang ayat 31 sampai 60 dia juzuk 27. Maknanya baru mula masuk juzuk 27. Belum tamat lagi juzuk 27, baru memasuki juzuk yang ke 27. InsyaAllah malam ni kita akan masuk juzuk 27. Kita cuba insyaAllah. Cuba insyaAllah. Saya sebut dulu. Tapi tak tahu apa yang ke depan. Cuma ada azam untuk Allah berikan kemudahan untuk kita berulang kaji juzuk yang ke-27 insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.